okey lah nampak dia juga kan. Ya. Hai. Okey tak muka saya pakai songkok? Okey Ada nampak gaya-gaya calon-calon imam muda ke calon-calon PU tak? Macam imam awak. Ui. Awak jangan berhati-hati. Tok imam ada banyak makmum. Kan nanti ada banyak air. Jangan macam tu. Puan-puan sekalian. Saya janji, saya dapat je jawatan esok, harga turun tuan-tuan. So, alright, jangan risau. Semua tengok macam benda apa lah ni. Semua apa lah ni. Okay, dah. Jom. Kita jangan main-main. Sekarang ni kita nak serius. Kita nak serius. Baik, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian. First, sebelum saya start kelas. Okay, izinkan saya bertanya dulu. Last week awak dapat notan 3.6 dengan 3.8, betul? 3.6, 3.8 kan? 3.7 tak dapat kan? Ada seorang student bagi tahu saya, sir, kenapa tak ada 3.7? Saya perasan lewat waktu tu. 3.7 saya tak bagi minggu lepas, saya terlepas pandang tu. Okay, jadi guys, saya minta maaf, 3.7 hari ini akan dibekalkan bersama-sama dengan 3.9 hari ini kita habiskan semua. Okay, boleh? Tapi yang memang dapat kan 3.6, 3.8 dapat kan? 3.7 terlepas pandang. Maklumlah banyak sangatnya dekat whiteboard ni. Alright, jom ayo kita teruskan kita punya kelas, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita ke dalam kelas sejarah tingkatan 4. Sebelum start kelas, adalah lebih baiknya kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hurmataka wa syur alaina min fawzain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kan? Story kita nak sambung hari ini merupakan subtopik yang terakhir. Hari ini belum masuk bab 4 Hari ini subtopik yang terakhir untuk bab 3 dan minggu depan kita akan masuk bab 4. Minggu depan kita masuk bab 4. So, yang terakhir yang kita nak belajar hari ini iaitu 3.9. Topik kita berkaitan dengan keadaan negara selepas kekalahan Jepun. Keadaan negara selepas kekalahan Jepun. Uish, Jepun kalah perang ni. Jepun kalah perang kan? Kisah dia kan. Waktu Jepun nak kalah perang ni, saya cukup yakin terlampau ramai sangat yang dah tahu Jepun kalah perang selepas kena bom dekat Hiroshima dengan Nagasaki. Awak tahu tak sebenar kisah-kisah dia? Kisah-kisah dia sebelum US nak bom dekat Hiroshima Nagasaki ni, sebenarnya dah banyak peperangan tau. US dah pergi serang Jepun banyak kali dah. Dan waktu tu US duk serang Jepun, serang, serang, dan US dah minta dah. US dah minta dah kepada Jepun, Jepun menyerah kalah. Tapi waktu tu Jepun tetap dengan keputusan tak nak menyerah kalah. That time lah bila US pergi serang Jepun, dan awak tahu yang jadi tentera dekat Jepun siapa? Most of the tentera dekat Jepun bukanlah tentera, tetapi most of them adalah rakyat Jepun. So maksudnya waktu tu US berperang dengan rakyat Jepun. So perang tak habis-habis. Bila perang tak habis, time tu lah US buat satu keputusan, mereka ni betul-betul nak stopkan. Perang supaya tak berlaku dah. Dan time itulah mereka buat satu keputusan. Mereka tu siapa? Mereka tu US. US buat satu keputusan nak bom Jepun. Dan bom atom ni berlaku di 2 kawasan, dan kawasan tersebut dikenali sebagai Hiroshima, Nagasaki. And saya cerita dekat awak, bom atom dekat Hiroshima, Nagasaki ni cukup dahsyat, cukup kau kuat dah. Baik, saya tahu dekat dalam kelas ni kita ada pelajar daripada seluruh Malaysia. Ada daripada seluruh pelosok negeri semua. Awak just imagine, awak dekat mana sekarang ni? Awak just imagine bandar yang paling terdekat dengan awak. Bandar yang paling terdekat dengan awak, tak kisahlah yang mana duduk dekat Kelantan, mungkin Kota Baru, yang mana duduk Johor Baru, apa semua, Kuala Terengganu, ke Pekan, faham tak kisah? Awak bayangkan, bila bom Hiroshima dengan Nagasaki ni dijatuhkan, diletakkan, satu bandar ranap, tak ada rumah, tak ada bangunan. Bom atom ni yang diberi nama apa? Bom atom ni yang diberi nama sebagai Fat Man, Little Boy. Betul nama dia? Kan? Fat Man dengan Little Boy kan? Yang dia diberi nama apa semua. Awak tahu tak? Ingat lagi tak peristiwa yang berlaku dekat Lebanon, Beirut? Terbalik. Okey, terbalik. Padam balik, terbalik. Apa yang terbalik? Fat Boy nama dia. Fat Boy, Little Man nama dia. Macam tu. Fat Boy, Little Man. Okay, saya tulis. Fat Boy, Little Man. Okay. Terbalik kedudukan pula. Okay, fine. Padam. Little Man, Fat Boy. Salah. Dah. Shuttle. Terbalik lagi. Little Boy, Fat Man. Okay. Dah. Semua dah macam terbalik. Okay, baik. Sambung dari cerita dia.
Sewaktu nak diletupkan, okey, kita sambung balik sewaktu Beirut. Okey, sambung cerita Beirut tadi. Siapa-siapa yang masih ingat berlakunya bom di Beirut Lebanon itu hari tahun lepas kot berlaku dia. Kita tengok dahsyat kan. Kita boleh tengok rakaman kan, rakaman macam mana orang tengok tu datang macam zoom, muka kan. Kau-kaunya. Awak tahu tak? Skala kekuatan bom dekat Beirut waktu tu, bom tu disebabkan oleh baja fosforus ke apa semua, saya tak tahu apa dia. Waktu tu skala dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang macam ni, kekuatannya lebih kurang dalam 15. Contoh dia. Ni dekat Beirut. Kekuatan dia 15. Awak tahu tak bom atom punya kekuatan adalah 1500. Bom atom punya kekuatan skala dia berganda-ganda lagi kuat daripada apa yang berlaku dekat Beirut. Kau punya kuat. Okay. Dan for your information, ada satu lagi yang kuat iaitu bom hidrogen. Bom hidrogen ni letupan dia lebih dahsyat lagi, lebih kuat daripada 1500 ni. Okey, tak kisahlah bom hidrogen tak masuk cerita sejarah. Cerita kita sekarang ni pasal Hiroshima Nagasaki. Waktu kapal terbang bawa bom tersebut, bawa bom atom, little boy dengan fat man ni duk bawa apa semua. Awak tahu tak, juruterbang tu pun tak tahu itu bom atom. Mereka hanya diarahkan apa? Mereka hanya diarahkan bila bom tu dijatuhkan, mereka kena terbang macam ni. Dia kata macam tu. Bila bom jatuh, terbang macam tu. Kalau mereka tetap terbang dengan aras yang sama dengan mereka sekali, yang juruterbang ni pun akan maut. So waktu tu bila bom jatuh saja, bila bom jatuh saja, kapal terbang akan naik macam tu pergi ke atas. Sebab tu bila meletup, kapal terbang tak kena. Dan waktu itulah juruterbang baru terkejut, mengatakan macam, dahsyat teruk bom ni. Kau punya teruknya ni. Okay? Oh, satu je bom. Ya, memang mula-mula satu. Mula-mula satu dekat Hiroshima dulu. Waktu dekat Hiroshima dijatuhkan bom, meletup apa semua, time tu Maharaja Jepun yang dikenali sebagai Maharaja Hirohito. Maharaja kata, kita tak nak menyerah kalah lagi. Relax, baru satu. Tenang. Tak nak menyerah kalah. US hantar bom yang kedua dekat Nagasaki. Waktu hantar bom yang kedua dekat Nagasaki, time itulah Maharaja Jepun bertindak buat satu keputusan, kena menyerah kalah. Okay. Kita dengar macam dahsyat kan? Kita dengar macam cuak, wow, gempaknya dia punya bom. Dan awak tahu tak, dalam kuatnya bom ni, rupa-rupanya ada juga orang yang terselamat. Ada juga orang yang terselamat. Seperti mana yang diceritakan dalam buku teks awak, iaitu seorang tokoh pelajar yang belajar dekat Jepun. Ni dia. Seorang pelajar yang belajar dekat Jepun. Namanya siapa? Namanya dikenali sebagai Abdul Razak Hamid. Namanya Abdul Razak Hamid. Seorang pelajar Malaysia yang belajar dekat Jepun. Ya, dekat Hiroshima. Ayah awak serius tak? Okay, jangan main-main. Jangan main-main. Kalau betul, kirim salam dekat ayah. Ada lagi ke sekarang? Tak silap saya dah meninggal tahun 2013. 2013 baru meninggal. Okay, kisah dia. Waktu tu Abdul Razak ada dengan 10 orang rakyat tanah Melayu kot. 10 orang tak silap saya pergi belajar dekat Jepun, dekat sebuah universiti. So waktu belajar tu apa semua, mereka belajar macam biasa. Dan kedudukan universiti Abdul Razak waktu tu 2 kilometer daripada tempat letupan. 2 kilometer daripada tempat letupan. Dan time tu dia cerita, dia nampak cahaya yang cukup terang. Cukup terang kau punya. Dan waktu tu tiba-tiba semua ranak meletup habis-habisan. Dia tercampak teruk. Dan dia pengsan. Pengsan berapa lama saya tak tahu, saya tak ingat. Lepas bangun je daripada pengsan, dia tengok semua kawan-kawannya dah mati. Bayangkan, tengah belajar. Cuma sekarang ni kita tengah belajar ya. Minta dijauhkan. Allah Akbar. Minta dijauhkan lah. Okay. So, na'udzubillah min zalik. Okay, so bila beliau bangun je, Abdul Razak ni bangun je daripada tu, Abdul Razak ni tengok keadaan sekeliling, teruk dah habis ranak dah. Dan waktu tu, ladies and gentlemen, Abdul Razak jalan, perhatikan sekeliling, dan beliau mendapati rupa-rupanya masih ada juga orang Jepun yang hidup. Dan ada satu peristiwa dia nampak tau. Dia nampak depan mata dia. Peristiwa seorang perempuan bangun bangkit daripada pengsan nak minum air sebab dahaga. Ya, awak bayangkan radiasi ni dah penuh. Dan yang paling menarik, dia tak cedera. Abdul Razak tak cedera. Tak cedera apa pun. Ya, tak ada cedera apa pun. Itulah kita panggil sebagai keajaiban kuasa Tuhan. Keajaiban kuasa Tuhan yang kita panggil sebagai kun fayakun. Kalau dah kena, kenalah. Tapi yang ni tak kena.
Okey. Dan waktu tu Tun Abdul Razak nampaklah Abdul Razak ni nampaklah macam habis mangsa-mangsa yang cedera dan apa semua. Dan ada seorang perempuan tu dia hidup tapi badan dia melecua. Dia nak minum air. Dia minumlah air mana-mana yang dia nampak. Lepas minum air tu Abdul Razak nampak mati terus orang tu. Mati terus perempuan tu. Tahu pasal apa? Radiasi air tu terlalu kuat. Ya. Radiasi air tu terlalu kuat, minum mati terus. Kau kan? Okey, itu cerita daripada Abdul Razak. Okey, amazing cerita dia. Boleh pergi baca banyak buku pasal dia ni. Okey, next. Seorang lagi rakyat Jepun yang saya dah lupa nama dia, siapa dia. Okey, kita bagilah seorang nama untuk memudahkan cerita. Katakanlah nama dia apa dia? Nama dia adalah Shamito. Contoh nama dia Shamito. Okey. Shamito ni. Okey, contoh dia. Jangan tanya pula, "Sir, Shamito tu siapa?" Ini adalah nama yang saya wakilkan kepada seorang rakyat Jepun. Saya lupa nama dia siapa dia. Shamito ni kan, dia terselamat daripada 2 letupan. Kalau Razak dekat, if I'm not mistaken, Razak hanya dekat Hiroshima saja. Hiroshima kena Nagasaki, one of salah satu kalau Razak. Tapi orang Jepun tu yang bernama Shamito tu dua-dua kena bom. Yamaguchi terima kasih ada bagi tahu, ada yang tahu tu. Nama dia yang betul Yamaguchi. Terima kasih. Yamaguchi selamat daripada dua-dua. Dia ni asal-asalnya orang mana? Yamaguchi ni asal-asalnya orang Nagasaki. Tetapi kena bekerja dekat Hiroshima. So, pergilah outstation kerja dekat Hiroshima dan meletup. Waktu meletup bom, dah bom apa semua, dia terselamat. Alhamdulillah. Dan Yamaguchi baliklah ke Nagasaki. Sebab apa? Yelah, risau keselamatan isteri, risau keselamatan dia dekat mana Hiroshima atau apa semua. So, waktu beliau balik ke Nagasaki, pergi ke office. Dan bos dia tanya, "Yamaguchi, betul ke Hiroshima kena bom teruk?" Dia kata, "Betul lah. Teruk. Hancur, lebur." Sebab waktu tu, mereka ni hanya tahu bom yang macam grenade tu, yang meletup sikit saja. Mereka hanya tahu bom tu saja. Tapi ini satu bandar boleh hancur, diorang terkejut. So, bos dia tanyalah Yamaguchi, "Macam mana keadaan bom tu?" Yamaguchi cerita, bom tu dia akan keluarkan cahaya yang cukup terang, lepas tu keadaan akan berasap kau-kau je. Lepas tu bos dia cakap apa? Bos dia tengok kat tingkap, bos dia kata, "Macam tu Bos dia buka tingkap jendela office, macam tu Rupa-rupanya Nagasaki kena bom. Bayangkan boleh pula macam tu Nasib baik waktu tu keadaan office dia duduk di belakang bukit sikit. Macam tu, duduk dekat belakang bukit sikit. Nasib baik selamat juga. Time tu, meletup kaunya. Ya. Okey, itulah cerita pasal di Hiroshima dan Nagasaki. And waktu tu, ladies and gentlemen, waktu tu bos dia selamat. Semua office tu selamat. Sebab keadaan office tu lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang ada bukit, lepas tu dia macam kat sini. Bom sebelah sini, lebih kurang lah. Ni. Bukit, office, bom kat situ. Lebih kurang macam tu. So, selamatlah keadaan office kat situ. Okey. Cumanya gang, lepas je kena bom. Lepas je dibom apa semua Hiroshima, Nagasaki, dan waktu tu, Jepun bertindak untuk menyerah kalah. Saat Jepun announce saja nak menyerah kalah, British nak masuk ke negara kita. British terus, dia orang ni dah plan lama tau British. Dia tahu je Jepun menyerah kalah, confirm nak masuk. Tetapi British tak boleh masuk. British kena tunggu selama 14 hari. Persoalan dia, kenapa nak kena tunggu dulu baru boleh masuk? Sudah. Why? Sebab waktu tu mereka kena kuarantin. Apa korang ingat COVID-19? Korang ingat coronavirus? Okey. Sebabnya waktu tu mereka kena pastikan ataupun ada satu majlis, iaitu majlis penyerahan ataupun majlis penyerahan kalah oleh Jepun.
So, kena settlekan dulu majlis nyerah kalah Jepun ni, barulah British dibenarkan masuk ke tanah Melayu. Dia tak adalah sijil. Dia tak adalah sijil macam kita buat majlis tu serah jadi jawatan ke apa semua, tak adalah macam tu. Tapi diorang tak serah sijil, diorang serah apa? Diorang serah pedang. Diorang serah pedang, diorang serah senapang. So ada waktu tu pedang. Kalau pegawai-pegawai tinggi bawa pedang. Ambil. So British ambil. Ya. Yeah. Dan mana-mana pegawai-pegawai Jepun yang didapati jahat melanggar undang-undang perang, pegawai-pegawai tersebut akan ditangkap dan dihukum. Ada banyak pegawai Jepun kena tangkap dan dihukum sebab diorang melanggar undang-undang perang. Okay, baik, itu antaranya. So gang, waktu tu 14 hari dekat tanah Melayu kosong. Lagi sekali saya ulang, waktu tu dekat tanah Melayu 14 hari kosong, tak ada siapa-siapa nak memerintah. Mesti korang tanya kan? Mesti korang tanya kan? Dah kenapa pula tak ada orang memerintah? Raja pergi mana? Raja ada, tapi raja bukanlah pemerintah. Raja ketua kepada negara macam tu. Tapi untuk menguruskan pentadbiran, kena ada someone. So time tu lah komunis mengganas nak ambil alih pentadbiran, mereka nak mentadbir tanah Melayu waktu tu. Komunis keluar daripada hutan, awak tahu tak? Ibaratnya macam kalah je, Jepun kalah, mereka keluar je daripada hutan, mereka macam, wah, akulah punca semuanya Jepun kalah ni. Inilah perjuangan susah payah bintang 3 MPAGA selama ni. Padan muka Jepun. Dia keluar macam tu, babe. Okay, ada soalan bagus yang tanya, yang ini saya jawab, saya terpaksa patah balik. Ada yang tanya, Sir, kenapa kena US bom juga? Lupa, saya tak bagi tahu benda ni. Kenapa US kena bom juga? Okay, cerita dia, US kata, kalau kami tak bom Hiroshima Nagasaki, lebih ramai lagi penduduk-penduduk Jepun akan mati. Sebab kami kena berperang dengan penduduk lebih kurang dalam 1 juta atau 2 juta akan mati. So kami bom Hiroshima Nagasaki untuk berhentikan perang, jadinya bukan 1 juta yang mati. Yang mati hanya 200,000 sahaja. Ada kita macam tu. Wajur kan? Dia macam 200,000 je. Padahal 200,000 tu nyawa kot. Satu nyawa tu pun berharga. Dia kata macam tu. Okay, itu antaranya US katalah. Baik. Sambung balik kepada kita punya silibus tadi, kepada kita punya plot tadi. So, bintang 3 keluar daripada hutan. Okay, bintang 3 keluar daripada hutan, dan waktu tu kita panggil sebagai penguasaan bintang 3 di tanah Melayu selama 14 hari. 14 hari. Kau dia. Dia keluar daripada hutan, ladies and gentlemen. Dia buat macam negara tu memang dia punya. Memang dia buat macam dia punya sendiri. Awak tahu tak? Yang pertama dia buat apa? Yang pertama, dia ambil alih pemerintahan. Of course lah, dia ambil alih pemerintahan. Dia memerintah, dia memimpin habis-habisan lah. Dan waktu tu, mereka ni, puak-puak bintang 3 komunis ni, mereka buat satu undang-undang yang dikenali sebagai Kangaroo Court. Lagi sekali saya ulang mereka buat satu undang-undang yang dikenali sebagai Kangaroo Court. What is that, man? Apa benda Kangaroo Court ni? Kangaroo Court ni, komunis, dia akan jadi hakim dekat mahkamah, dia tangkap je siapa-siapa yang dia rasa bersalah. Contoh sekarang ni, saya rasa siapa? Saya rasa Muhammad Haris bersalah. Saya tangkap, saya jatuhkan hukuman. Saya tak siasat apa pun. Ya, mereka pun komunis, mereka tak siasat apa pun. Mereka just kata, oh, awak disyaki bersalah bersubahat dengan Jepun. Ambil terus hukuman. Dan hukuman dia bukan hukuman penjara ke? Tak. Hukuman dia mati terus. Mana-mana yang disyaki bersalah, okay, itulah yang dipanggil sebagai Kangaroo Court. Okay? So ladies and gentlemen, itulah antara yang dilakukan oleh bintang 3 selain daripada mereka menguasai bandar, balai polis dengan pejabat, mereka menjalankan undang-undang sendiri. Dan dalam undang-undang sendiri ni, mereka bunuh dan seksa orang yang disyaki bekerjasama dengan Jepun. Jadinya, nak tanya korang lah, nak tanya awak semua. Siapakah gerangan-gerangan orang yang disyaki bekerjasama dengan Jepun? Siapakah mereka ni? Kan siapa kan? Most of them adalah orang Melayu. Oh, raja diorang tak kacau. Raja tak kacau. Most of them adalah orang Melayu.
Lagi-lagi siapa? Lagi-lagi Tok Imam dan ketua kampung. Ketua kampung. Ni lagi ni. Tok Imam ketua kampung memang kena tangkap, memang kena bunuh. Confirm. Uish. Awak tahu tak dia punya seksaan salah satu seksaan yang cukup dahsyat Dia orang bukan bunuh, kalau setakat macam bunuh terus macam tembak, boleh faham lagi lah. Tembak terus mati kan. Ni tak tahu. Awak tahu dia buat apa dekat golongan-golongan yang disyaki ni? You bayangkan kambing golek, kambing tu ditukar kepada manusia. Maksudnya dia gantung, kita terikat macam tu, dia bakar dekat bawah. Wah, John. Kejam. Tok Imam kena, ketua kampung kena. Hidup-hidup ke? Ya, hidup-hidup. Ya. Dia pergi masuk je masjid tu, dia buat ibarat macam, kalau you perasan waktu macam Israel Yahudi tu hari yang masuk Masjid Al-Aqsa, sampai-sampai yang tengok tu, dia masuk dengan biadabnya bawa senapang. Itulah gaya yang dibawa oleh komunis. Macam jahat kau-kaunya diorang buat. Sampailah waktu tu, orang Melayu bangkit nak menentang. Waktu tu orang Melayu marah kau-kaunya kepada geng-geng komunis ni. Mereka bangkit menentang dan mereka gelarkan sebagai satu gerakan yang dikenali sebagai gerakan Fisabilillah. Ini dia. Satu gerakan yang dikenali sebagai gerakan Fisabilillah. Fungsi utama gerakan ini adalah untuk lawan dengan komunis. Kau nampak macam mana? Okay, any question? Nak tanya sebelum kita masuk lagi gerakan Fisabilillah ni. So, kat Johor ramai ex-komunis, betul ramai? Kat Perak pun ramai? Jelas? Okey, baik. Oh, ramai yang tanya, sir, memang orang Cina je ke komunis ni? Baik. Merujuk kepada awak tanya orang Cina ke apa semua, awak tengok balik benda ni, bintang 3. Bintang 3 ni, ladies and gentlemen, dia akan ada 3 bintang macam ni. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada 3 kaum. Merujuk kepada 3 kaum. Yes. Melayu, Cina, India. Tapi majoritinya adalah orang Cina. So, waktu tu berlaku tak pergaduhan kaum? Dia macam pergaduhan kaum kan? Pergaduhan kaum yang cukup dahsyat, cukup kaum besarnya, teruk. Okey, pasal yang tanya, Tok Imam bersepakat dengan Jepun ke? Tok Imam, kalau awak masih ingat lagi waktu kita belajar dasar-dasar pentadbiran Jepun, kan Tok Imam dia cerita pasal kebaikan Jepun. Kan dia ceritakan kebaikan ke Jepun kan? Kan Jepun benarkan. Jepun kata boleh nak buat kelas agama ke, nak buat ceramah ke, nak buat khutbah, boleh. Tapi selitkan kebaikan Jepun. Komunis marahlah benda itu. So ramai yang tanya, sir, mana pergi Raja Melayu? Tak halang ke? Kejap lagi kita tengok macam mana Raja Melayu terlibat apa semua. Okay, first, ini gerakan daripada orang Melayu iaitu dikenali sebagai gerakan Fisabilillah. Yang mana, geng, tujuan ditubuhkan gerakan ini adalah satu saja, iaitu untuk mempertahankan hak dan maruah orang Melayu. Lagi-lagi waktu tu, bila masjid kena kacau, lagilah adanya gerakan ini. Dan gerakan ni yang paling famous dekat mana? Gerakan Fisabilillah ni. Dia paling famous dekat Johor. Diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Kiai Saleh. Ni. Dalam buku teks ada gambar? Ada? Tak ingat tak tengok. Tak ingat saya. Tak ada kan? Kiai Saleh. Ada? Dia kata ada. Tak ada rasanya. Ada. Okay, ada. Baik. Kiai Saleh ni siapa, geng? Kiai Saleh ni adalah seorang ketua pemimpin yang mana grup dia, kumpulan dia diberi nama sebagai Selempang Merah. Grup dia, kumpulan dia dikenali sebagai Selempang Merah. Pasal apa Selempang Merah? Sebab mereka ni bila pergi berperang mereka akan pakai selempang. Selempang tu macam mana mari sini kita tengok selempang. Ini selempang tau, bukan selempang. Awak jangan macam-macam. Ini contoh selempang. Ini contoh selempang. Macam ni pakaian dia. Kalau kita sekarang pakai apa? Birthday. Married, get married. Macam mana? Berkahwin. Macam mana? Berkahwin. Queen of the day. Bride to be. Bride to be. Yeah. That's a selempang. Selempang. Tapi waktu tu tak ada lah.
Tak adalah Kiai Saleh pakai bright to be. Korang ni agak-agak lah. Korang ni agak-agak lah. Tak adalah Kiai Saleh pakai itu. Dia pakai warna merah dari kat situ. Okay. So, selempang merah ni bentuk dia macam ni. Ni. Lebih kurang macam itulah. Dia lebih kurang dia punya pakaian dia. Selempang merah. Okay. Dan gerakan ni Kiai Saleh ni awak tahu, dia punya kisah dia berlaku dekat kawasan Batu Pahat. Sebab waktu tu Batu Pahat kau punya komunis mengamuk. Awak tahu tak Kiai Saleh dia berperang guna parang ni tau. Kiai Saleh berperang guna parang ni tau. Ya. Komunis berperang guna apa? Guna pistol. Awak tahu tak komunis takut dengan Kiai Saleh? Dia bukan seorang, ni grup dia ni. Ni nama grup ni. Ni grup dia. Selempang merah. Komunis takut Komunis nampak ni takut. Uish. Ada satu peristiwa. Okay, ini orang kampung punya cerita. Saya just sampaikan balik Orang kampung punya cerita, dia kata Kiai Saleh ni, kalau parang dia tu, dia baling, boleh terbang pergi kepada komunis dan parang tu boleh pakai balik. Yeah. Dia macam boomerang. Yes. Macam Thor. Thor tiru ni. Ya. Captain America, semua tiru ni. Okay, faham? Dan memang orang Melayu, pimpinan daripada Kiai Saleh, komunis, pimpinan daripada ketua mereka, waktu tu saya tak tahu siapa ketua mereka, bukan Cimpeng kan, bergaduh teruk, kau habis-habisan berperang. Dan ada satu kisah ni saya cerita terus walaupun benda ni kita cerita pada bab 6, tapi saya cerita terus. Ada satu kisah tu, dia ulama, betul dia ulama, ada satu kisah komunis nak serang hendap kampung Kiai Saleh. Okay, komunis nak serang hendap kampung Kiai Saleh. Waktu tu diorang ni guard macam jagalah kan, sentry. Jaga tengok siapa yang lalu lalang apa semua. Dan waktu tu komunis nampak Kiai Saleh dekat atas bukit. Semua lari. Semua lari. Nampak ini? Takut ke? Mau tak takut? Tembak tak load. Mau tak takutnya? Okay, ini gerakan Fisabilillah. Nama gerakan Fisabilillah, kumpulan selempang merah. Dekat setiap negeri ada kumpulan masing-masing. Cuma di highlight dekat sini adalah kumpulan selempang merah. So, orang Melayu dengan orang Cina bergaduh teruk dekat kawasan Batu Pahat, Johor. Dekat kawasan Batu Pahat, Johor, bergaduh teruk. Dan awak tahu macam mana nak selesaikan isu ni? Tahu macam mana nak selesaikan isu ni? Isu ni diselesaikan oleh seorang tokoh orang Melayu yang dikenali sebagai Datuk Onn Jaafar. Okay. Isu ni diselesaikan oleh seorang tokoh yang dikenali sebagai Datuk Onn Jaafar. Teruk habis-habisan. Okay, baik, Datuk Onn Jaafar, siapakah dia? Datuk Onn Jaafar, kalau siapa-siapa yang tak kenal, beliau merupakan seorang pegawai daerah Batu Pahat. Datuk Onn Jaafar ni, pegawai daerah Batu Pahat. Dan awak tahu siapa yang lantik dia? Yang lantik beliau adalah Raja Johor. Raja Johor waktu itu adalah Sultan Ibrahim. Dia lantik Datuk Onn Jaafar ni sebagai pegawai untuk mententeramkan keadaan. Dan awak tahu tak kenapa dalam ramai-ramai orang Datuk Onn Jaafar yang dipilih? Yang pertama, of course, Datuk Onn Jaafar ni merupakan seorang yang bijaksana. Dia seorang yang bijaksana. Yang kedua pula, dia adalah seorang yang orang kata panggil sebagai orang yang adil. Orang yang adil. Raja Johor, Sultan Johor, Raja Johor lah. Okay, baik, lepas tu, Datuk Onn Jaafar ni juga merupakan anak angkat kepada Sultan Johor. Dia anak angkat Sultan Johor. Ya, sebab tu dia berjaya. Ya, dia baik. Dia boleh. Dan Datuk Onn Jaafar macam mana kan? Macam mana Datuk Onn Jaafar nak selesaikan isu ni kan? Datuk Onn Jaafar simple saja. Dia buat rundingan antara ketua dengan ketua. Dan rundingan antara ketua-ketua tu siapa? Ketua orang Melayu dan ketua orang Cina.
So siapa ketua orang Melayu tadi dekat Batu Pahat? Ketuanya adalah Kiai Saleh. Orang Cina bintang 3 lah kan? Orang Cina bintang 3 lah. So, panggil lah. Panggil ketua, Kiai Saleh mai duduk sini, orang Cina mai duduk sini. Dan waktu tu, hebatnya Kiai Saleh, relax, pergi jumpa berbincang lah. Weh, kalau kita waktu tu dekat tempat Kiai Saleh, apa kita buat agak-agak? Nampak je komunis kan? Nampak komunis waktu tu, mesti kita je macam, lu pahal dia, lu kacau tempat gua sekarang ni. Mesti macam tu, betul? Bertumbuk terus. Tapi relax. That's why Kiai Saleh dipilih untuk menjadi seorang ketua. Mungkin sifat dia yang macam tu. Okay? Dia cakap bahasa apa dengan komunis? Yang tu saya tak tahulah. Bahasa Melayu lah kot. Takkan cakap bahasa Cina lah. Tok On Jaafar saya tak tahulah kan. Cincong tak tahulah. Okay, so bincang. Last kali dapatlah keputusan. Yang pertama, Kiai Saleh bersetuju untuk bebaskan tahanan Cina. Ini keputusan dia. Kiai Saleh bersetuju sebab waktu tu ramai orang Cina komunis kena penjara. Okay. Dan yang kedua, ladies and gentlemen, bintang 3 bersetuju untuk bergerak daripada balai polis. Untuk tidak menguasai balai polis. Okay. So inilah yang berlaku dekat kawasan Johor yang paling dahsyat waktu itu. Hebat Datuk kan? Hebat. Dia boleh tenteramkan keadaan. Okay. Baik kan? Tapi korang kena tahu. Korang kena tahu dia bukanlah selesai terus. Tak ada selesai terusnya. Waktu tu deal untuk selesai sekejap lah. Lepas tu ada lagi. Komunis mengganas lagi. Banyak kali komunis mengganas. Cuma waktu tu reda lah sikit. Okay, itu peranan daripada pemimpin. Ramai yang tanya, habis tu raja buat apa sah? Kepada siapa-siapa yang nak tahu raja macam contoh Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar ni kan, awak jangan salah tertukar tau. Jangan tertukar. Ramai yang cakap Sultan Abu Bakar ni adalah Sultan Johor. Okay, itu waktu zaman British jajah lama dah. Lepas je Jepun datang, Sultan Abu Bakar ni adalah Sultan Pahang. Ini adalah Sultan Pahang. Okay, so apa yang disarankan oleh Baginda? Baginda mengingatkan supaya penduduk agar tidak meneruskan pergaduhan. So Baginda, raja-raja hanya bagi nasihat saja. Macam contoh lagi seorang raja, iaitu Sultan Abdul Aziz. Okay, Sultan Abdul Aziz merupakan seorang Sultan Perak. Apa yang Baginda buat? Lawatan dan pemantau ke kampung. Okay, itulah peranan raja-raja Melayu yang bagi sokongan kepada penduduk-penduduk rakyat-rakyat ini. Okay, boleh? Okay, itu raja. Dan next, settle dekat tanah Melayu. Settle dekat tanah Melayu. Seterusnya, kita nak tengok pula dekat Sarawak. Sarawak bergaduh teruk. Sama macam Batu Pahat. Kalau Batu Pahat, kalau orang boleh cerita, kalau orang dapat gambaran dia macam mana pergaduhan antara orang Melayu dan orang Cina, dekat Sarawak bergaduh teruk. Tapi Sarawak ni terbalik sikit. Apa yang terbalik dia? Terbaliknya dekat Sarawak ni, ladies and gentlemen, orang Melayu, bukan orang Melayu lah, orang tempatan ni gerila ni, orang tempatan. Okay, gerila ni siapa dia? Orang Iban ataupun orang Melayu. Orang tempatan ni lah yang pergi serang orang Cina. Awak tahu kenapa mereka ni pergi serang orang Cina? Sebabnya waktu tu orang Cina ni lah dekat Sarawak bersubahat dengan Jepun. Mereka ni lah bersubahat dengan Jepun. Ini dekat Sarawak terbalik. Kalau dekat tanah Melayu, kalau dekat tanah Melayu, Jepun memang serang Cina. Jepun bukan tak suka Cina. Memang dia orang tak suka. Tapi dekat Sarawak, adalah mungkin yang tu saya tak pasti. Dekat Sarawak ni, mungkinlah mereka nak dapatkan sokongan daripada puak kaum Cina ke macam mana, yang menyebabkan Jepun berbaik dengan Cina dekat dekat Sarawak. Waktu tu. Okay? So gang, bergaduh kau-kaunya, yang ni pergi serang habis-habisan. Sebab mereka ni tentera gerila. Kan, mereka ni tentera gerila. Mereka ni memang of course lah Jepun cari. Jepun memang tak suka. Berperang lah. Dan macam mana tahu nak selesaikan dia? Tahu macam mana nak selesaikan dia? Nak selesaikan dia dengan bantuan tentera Australia. Tentera Australia jalankan perintah berkurung. Tentera Australia jalankan perintah berkurung.
PKP lah. Awal-awal ada PKP. Ya, dah kena lockdown kot kat Sarawak. Tak balas ke apa? Tak balas. Tentera Australia datang ke Sarawak, dia tak bagi semua keluar rumah. Siapa keluar rumah tahu apa jadi? Kalau tentera Australia nampak siapa-siapa keluar rumah. Sebab dah tembak terus. Ya. Tembak. Keluar rumah, tembak. You bayangkan kalau kita sekarang dekat Malaysia, keluar rumah kena tembak. Sebab PKP kan. Tak jadi apa, babe. Ini salah di typo ni, korang abaikanlah typo tu. Alright, gang. So itulah antaranya yang berlaku dekat tanah Melayu, dekat kawasan kita, Sarawak ke Sabah ke apa semua, selepas Jepun kalah. Tapi benda ni 14 hari saja. Bila 14 hari, apa jadi? British datang masuk dan British pergi berjumpa dengan komunis. British pergi berjumpa dengan komunis dan British minta balik senjata-senjata yang diorang pernah bagi dulu. Satu persatu dapat. Tapi awak ingat komunis nak bagi semua ke? Komunis tak bagi semua. Ya, komunis tak bagi semua. Okay? Baik. Itu antaranya. Macam mana tentera Australia tahu benda ni? Okay, baik. Ni British lah. Tentera Australia ni wakil daripada British. Wakil British. Itu je. Okay, any question? Center kita bab 3. Habis. Any question? Kenapa British minta? British kan tenteramkan keadaan. Okay, sahabat saya urat awak. Sir, Jackie Chan bukan Cina kan? Okay, yang tu saya tak sure di Hong Kong kot. Adakah bintang 3 dan komunis ialah satu pertubuhan yang sama? Okay, terima kasih. Baik. Bintang 3 dengan komunis adakah satu pertubuhan yang sama? Okay, jom tengok kat sini. Okay. Komunis adalah sebuah parti. Sebuah parti yang dikenali sebagai parti komunis. Parti. Korang tahu parti itu apa? Parti ini adalah persatuan. Persatuan. Macam contoh, saya nak buat parti saya sendiri. Nama dia adalah Parti Botak. Contoh. Tak kisah nama parti persatuan saya sendiri. Dan dalam parti tersebut akan ada tentera. Dalam parti tersebut akan ada tentera. Dan tentera tersebut dikenali sebagai bintang 3. Faham? Itu je beza dia. Let's say saya nak buat parti saya. Saya nak buat parti apa tadi nama dia? Parti Bo. Okay, saya buat Parti Bo. So, tentera saya nak bagi tentera apa Tentera Kilat. Oi, style doh. Saya bagi nama tentera kilat. Bapak style. Dia lebih kurang macam tu je lah. MPAGA pula. Okay. MPAGA pula. Dia macam ni. MPAGA pula. You guys dah lupa ni. Lupa. MPAGA. Apa tu? MPAGA. Dia adalah satu pasukan gabungan. Gabungan siapa? Gabungan antara komunis ataupun bintang 3. Komunis ataupun bintang 3. Sama-sama sekali. Bergabung dengan British. Ataupun kita pada bintang 3 ni boleh juga gunakan Parti Komunis Malaya. Gabungan dua ni jadi MPAGA. Faham? Yang tak suka Jepun, betul tak suka Jepun lah. Okay, inilah dia. So British datang 14 hari lepas settle kat Jepun. Jepun punya penyerah kalah semua dah settle lah. British datang balik ke tanah Melayu. Semua yang datang adalah tentera. Dan waktu itu British minta lah, mana senjata? Aku pernah bagi kat kau dulu, aku bagi 2,000 batang senapang. K98, aku bagi M14 ada lebih kurang dalam 200,000 batang. Kat sini balik semua. AWM aku bagi airdrop dekat kau itu. Airdrop ada berapa? Ada 5 airdrop itu AWM. 4 datang. Ada apa? Dia kira ke tak? Kira saya tak tahu lah. Tapi itulah aku ibarat gambaran dia. Alright guys, so benda ni awak tak payah screenshot pun. Benda ni akan dibekalkan kepada awak. Okay, akan dibekalkan kepada awak kepada ruangan jawapan. Nanti awak akan dapat minggu lepas. Dah dapat dah siapa-siapa student yang masuk dalam minggu lepas. Dia dah dapat dah benda